Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 ingin berkongsi sebuah sedikit mengenai perancangan kewangan dan ke mana hala tuju kewangan anda pada masa hadapan. Jadi, apa itu rancangan kewangan? Rancangan kewangan merupakan garis panduan yang dilakukan oleh seseorang individu untuk menguruskan sumber-sumber pendapatan, aset atau liability untuk mendapatkan faedah yang optimal. Simpanan dan juga pelaburan merupakan salah satu rancangan kewangan yang diuruskan untuk pendapatan tempoh jangka panjang. Rancangan kewangan terdapat 7 aspek yang penting, iaitu aliran tunai, nilai bersih, simpanan, perlindungan, pelaburan, penyucian serta pembahagian. Sebelum itu, saya akan menyentuh tentang satu instrumen yang amat penting dalam rancangan kewangan. Instrumen tersebut ialah wang atau duit. Duit merupakan medium pertukaran yang digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia untuk membeli barang atau menukarkan dengan sesuatu, di mana ia merupakan medium untuk pertukaran barang, di mana ia mestilah diterima umum oleh semua khalayak masyarakat. Mengapa wang berkait rapat dengan rancangan kewangan? Seperti mana yang saya sebut tadi, rancangan kewangan melibatkan sumber-sumber pendapatan, aset dan liability. Ketiga-tiga ini berkait rapat dengan wang, di mana sumber-sumber pendapatan adalah berkaitan dengan wang, aset berkaitan dengan wang, serta liability juga adalah berkaitan dengan wang. Walaupun rancangan kewangan mempunyai 7 aspek yang penting, tetapi kami tidak akan menyentuh ke semua aspek tersebut. Hanya beberapa aspek saja yang akan disentuh supaya kefahaman yang lebih mendalam untuk aspek-aspek tertentu dan memberi faedah kepada para penonton semua. Jadi saya akan teruskan dengan rakan saya untuk menguraikan dengan lebih lanjut aspek-aspek berikut. Dah dengar kan apa itu perancangan kewangan? Seperti yang kita tahu, fungsi wang ada 4, iaitu fungsi yang pertama sebagai alat pertukaran, yang kedua sebagai alat ukur nilai, yang ketiga sebagai alat simpanan nilai, dan yang keempat adalah sebagai alat bayaran tertunda. Tapi untuk kali ini saya akan tekankan untuk fungsi yang ketiga, iaitu wang sebagai alat simpanan nilai. Wang boleh dijadikan alat simpanan nilai kerana sifatnya tahan lama. Kalau wang disimpan, ia dapat digunakan pada masa depan untuk tujuan awasan atau kita panggil sebagai emergency case. So, nampak tak? Menyimpan ni merupakan salah satu tindakan yang bijak. Ramai yang masih belum sedar tentang pentingnya menyimpan wang kerana mereka menganggap bahawa wang yang ada hanya perlu dibelanjakan untuk keperluan hidup atau apa sahaja urusan yang perlu digunakan wang. Tapi sebenarnya menyimpan wang ni sangat penting tau. So, apa motif kita menyimpan? Pertama, sebagai tabung untuk kecemasan. Macam peribahasa yang kita selalu dengar, malang tak berbau. Tanpa diduga, mungkin akan berlaku musibah yang tak diingini. Contohnya, dari sihat, tiba-tiba sakit. Kereta yang elok tiba-tiba rosak. Duit hilang sebab dicuri atau sebagainya. Sebab tu, bila kita ada simpanan, kita dapat kurangkan masalah atau bebanan dari segi kewangan yang diperlukan. Dengan adanya wang simpanan, kita akan lebih tenang jika berlaku apa-apa musibah atau perkara yang tak diingini dan kita dapat hadapi pada saat-saat kecemasan. Kedua, sebagai satu persediaan untuk hari tua. Wang simpanan yang terkumpul boleh digunakan untuk hari tua kita nanti. Simpanan hari tua ni pun penting sebab bila kita dah tua, dah tak kuat untuk bekerja, tapi kita masih ada wang untuk kita guna sebagai perbelanjaan harian. Tanpa perlu harapkan pemberian dari anak-anak. Sebab mungkin ada masanya anak-anak pun ada masalah kewangan yang perlu diselesaikan atau tidak berkemampuan. Yang ketiga adalah wang sebagai alat untuk membeli kebahagiaan. Memang betul, wang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan wang. Even nak masuk tandas pun kena bayar, betul tak? Kalau kita guna wang dengan sebaiknya, kita dapat beri manfaat pada diri sendiri dan orang-orang tersayang. Kebahagiaan dalam konteks ini bukan kebahagiaan di dunia sahaja,
je, tapi kebahagiaan di akhirat juga. Meronok kan bila kita ada banyak duit, kita boleh gunakan untuk memberi, bersedekah kepada yang memerlukan. Dan kita juga boleh memberi kehidupan yang lebih selesa kepada keluarga kita. Jadi, perkara yang paling penting yang mendorong kita untuk terus menyimpan adalah dengan adanya matlamat. Pertama, dengan membina matlamat. Kita boleh guna formula SMART untuk bina matlamat. Apa itu SMART? SMART adalah specific, measurable, achievable, realistic and timely. Okay, saya bagi contoh. Contohnya kita nak beli rumah. So, kita perlu tahu harga spesifik rumah yang kita nak beli itu. Jadi, dari situ kita akan bina matlamat untuk buat simpanan. Sebaiknya kita perlu ada jumlah sasaran yang kita nak dalam tempoh tertentu. Baik? Yang kedua adalah bina mindset. Bila dah ada matlamat untuk improve kewangan, mindset kita mesti kena selalu positif. Sebab kejayaan menyimpan ini memerlukan jangka masa yang sangat panjang. Jadi kita perlu tambahkan ilmu kewangan supaya lebih positif dalam merancang kewangan. Yang ketiga adalah tambahan sumber pendapatan. Kita perlu cari sumber pendapatan yang berbeza sebagai backup. So, kalau satu sumber income hilang, at least masih ada sumber lain kan? Jadi target kita untuk menyimpan tak akan terjejas. Dan yang terakhir, perlu urus pembelanjaan dengan baik. Wang yang kita dapat hasil dari pendapatan gaji atau mana-mana pendapatan disarankan untuk ditolakkan dahulu bahagian untuk simpanan dan pembelanjaan tetap. Contohnya bil elektrik, sewa rumah dan barang keperluan. Laki dari wang yang dah ditolak untuk pembelanjaan tetap dan simpanan, barulah kita guna untuk pembelanjaan gaya hidup. Assalamualaikum, nama saya Ida Hazira. So, saya akan terangkan dekat korang strategi dalam menyimpan duit. So, first step yang korang perlu ada adalah budget planning. Budget planning ni adalah di mana korang akan listkan segala expense, segala duit masuk korang untuk masa terdekat. And planning ni akan function, akan dibawa setiap kali korang berbelanja. Maksudnya macam korang kena sentiasa keep on track, sentiasa follow up planning korang ni supaya korang takkan terlepas untuk adjust benda tu. So, contoh kan, this week ada member korang ni datang, dia cakap dia nak pinjam duit RM20 and then korang tak tulis sebab biasalah member akan pulang juga kan. Contohnya macam tu lah. Tapi memanglah dia pulang, tapi kita kenalah tulis supaya kita tahu duit tu keluar. And then end of the week korang tengok duit korang short RM20 and korang tak tulis and korang lupa yang ada member korang pinjam RM20. Lepas tu korang rasa macam tak function sebab benda ni short juga. Tak boleh menjamin pun duit korang macam tu Padahal korang terlupa satu point tu je, boleh rosak semua planning korang. Then second point adalah set realistic goals. Realistic goals ni maksudnya macam korang kenalah planning within your limits. Maksudnya macam korang tahu limit korang dekat mana, korang tahu boleh achieve ke tak korang punya planning tu. Contoh, korang nak save RM50 setiap bulan start daripada tahun ni. And then macam mana, apa planning korang, next step korang untuk dapat monthly saving RM50 tu. Contohnya korang boleh lah jadi dropship ke, boleh buat kuih dekat rumah ke, macam tu. So korang kena tahulah spending korang tu, korang punya aim tu ke mana and korang punya steps bawah tu macam mana korang handle. Then contoh korang dah dapat income and then korang nak bahagi income tu macam mana kan, korang bolehlah guna ni guna circle ni di mana korang akan guna 50% untuk needs harian. Needs ni macam keperluan lah, macam contoh kita student perlu bayar yuran, perlu ada duit makan, perlu bayar duit sewa ke, macam tu. And then yang 30% tu korang boleh guna untuk duit yang wants, duit yang kita tiba-tiba nak makan ni ke, tiba-tiba nak beli tu ke, macam tu. And then yang paling lowest tu korang boleh lah
letak as your saving. Saving ni perlu tahu untuk setiap planning korang. Saving ni adalah duit yang korang save and takkan keluarkan. Duit yang masuk tabung dan tak keluarkan. Duit tu untuk future planning korang nanti. Nanti senang lah, dah ada duit saving, dah ada duit tepi, so beli kereta ke, bolehlah beli rumah ke, kot lah. And then nombor 3 ni, always go bigger. Always go bigger ni adalah sentiasa upgrade plan korang, sentiasa upgrade goals korang. Contoh, korang berjaya untuk save RM50 setiap bulan. So why not next year korang save lah pula 100. Sebab setiap kali korang save ni sentiasa ada function. Maksudnya macam kalau korang upgrade setiap tahun, imagine macam mana, berapa banyak korang dah save. Sebab korang sentiasa dah upgrade korang punya planning. Korang dah ada higher expectation, korang dah ada aim higher lah, kiranya macam tu. So that's all. Tu je daripada saya. Thank you. Okey, seterusnya saya akan berkongsi bagaimana untuk pelajar universiti menguruskan kewangan mereka dengan baik. Tak kisahlah duit PTPN ke, duit beasiswa ke, duit mak ayah bagi ke. Dan hari ini saya akan share tempat penyimpanan yang terbaik dan bagaimana untuk memulakan penyimpanan tersebut. Okey, cara pertama dan yang paling senang untuk pelajar universiti menguruskan kewangan mereka adalah menabung. Okey, menabung ni sangat memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Sangat. And menabung dia fokus pada individu. Individu tu kena ada matlamat dan karang siap-siap berapa banyak wang yang dia nak menabung, jangka masa dia nak menabung tu. Kalau boleh buat draft sebelum menabung tu supaya kita nampak macam mana menabung tu berfungsi. Sebagai contoh, kita nak beli iPhone, kita tak cukup duit kan, itu kita start saving. Once kita dah cukup duit, kita pecah tabung. Bila kita dah pecah tabung, baru bila kita dah beli iPhone, kita nampak betapa berfungsinya menabung ni. Kita nampak kita mampu beli iPhone melalui menabung. And bila kita tak ada matlamat waktu nak menabung tu, kita takkan nampak tau kita ni menabung untuk apa. And silap-silap kita punya menabung tu akan jadi halfway je, start jalan, lepas tu habis, kita pecah sendiri. Okay. Cara penyimpanan yang kedua yang student universiti boleh amalkan adalah melalui penyimpanan yang memberi kadar pulangan yang tinggi atau dividen yang tinggi. Sebagai contoh, kita ambil senang tabung haji dan ASB. Okay, tabung haji dan ASB ni, once kita dah ada sekian-sekian wang, kita nak simpan dalam tabung haji atau ASB ni, then every year tempat penyimpanan ni akan bagi dividen berapa persen kat kita. So dekat situ jumlah simpanan kita akan bertambah sikit demi sikit. Okay, ASB ni ada dua. Satu ASB yang penyimpanan biasa dan satu lagi ASB financing loan. ASB financing loan ni kita buat loan dengan bank. Majority bank seperti Maybank, CIMB, Hong Leong semua ada ASB financing loan ni. Kita buat loan dengan bank untuk menyimpan. And then setiap bulan kita kena bayar dengan bank dan dividen pun akan masuk kat dalam kita punya penyimpanan tersebut. Kesilapan pelajar dalam mengurus wang dan menyelesaikan hutang PTPTN. Yang pertama, bayar hutang dengan amount yang minimum. Bayaran minimum adalah syarat yang diletakkan tetapi tidak harus diikut. Kita boleh membayar dengan lebih cepat daripada jangkaan pelan pinjaman. Bayaran minimum juga menjadikan kita lebih sukar untuk membuat rayuan bayar balik pinjaman seperti tempoh bayaran balik atau minta pengurangan bayaran. Yang kedua adalah simpanan kurang dan tidak menabung untuk kecemasan. Biasanya pelajar mungkin tidak mempunyai kebiasaan menyimpan sebahagian daripada allowance atau gaji. Simpanan kecemasan adalah perkara penting dalam kehidupan kita. Ini kerana kita tidak dapat menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Mungkin kita atau ahli keluarga kita yang akan ditimpa penyakit atau kemalangan. Namun sekiranya kita mempunyai simpanan khas untuk perkara-perkara kecemasan, sekurang-kurangnya bebanan yang tanggung tidaklah terlalu berat. Yang ketiga adalah membelanjakan lebih banyak kehendak daripada keperluan. Sebilangan besar orang muda gagal memahami perbezaan antara kehendak dan keperluan. Oleh itu, mereka menghabiskan semua wang mereka untuk kehendak dan tidak mencukupi untuk keperluan mereka seperti buku, yuran pengajian dan perbelanjaan perjalanan atau perkara yang diperlukan. Ini juga satu punca utama yang menyebabkan pelajar mengalami masalah kewangan.
Boleh dikatakan 60% pembeli menyatakan bahawa mereka membeli mengikut keinginan dan bukannya keperluan. Setiap pelajar perlu bijak dalam merancang perbelanjaan supaya ia tidak memudaratkan diri sendiri pada masa hadapan. Yang keempat adalah habit terlewat bayar hutang. Jika kita tidak bayar on time, ini boleh membawa kesalahan dan juga tambahan kadar faedah yang dikenakan. Sebaiknya kita perlu letakkan peringatan tarikh akhir bayaran setiap bulan di kalender. Satu cara lagi untuk elakkan kita terlewat bayar adalah dengan menetapkan bayaran auto debit. Jangan sampai jadi overdraft yang akan tambahkan bebanan kewangan kita. Yang kelima adalah pilih pelan bayaran pinjaman yang salah. Ada yang lebih selesa dengan kadar bayaran snowball, iaitu bayaran hutang yang mempunyai baki yang paling minimum terdahulu. Ada juga yang lebih gemar dengan cara avalanche, iaitu bayar hutang ikut kadar faedah yang tertinggi hingga terendah. Yang paling penting adalah motivasi diri sendiri untuk bayaran dan terus konsisten dengan cara yang dipilih. Pelan bayaran yang paling tepat dengan diri sendiri kita sebenarnya adalah cara bayaran yang kita boleh ikut dengan konsisten. Cara konklusinya, menguruskan kewangan sendiri adalah cara yang berkesan untuk memupuk disiplin. Apabila keluar dari kolej atau universiti, pelajar bukan sahaja akan memasuki era baru, tetapi pelajar juga akan lebih terdedah dalam perancangan kewangan. Sungguh pun kos perbelanjaan agak tinggi, namun perkara ini boleh tangani dengan memahami keperluan dan kehendak sebenar seseorang supaya mempunyai kawalan belanja yang bersesuaian. Dengan adanya pengurusan kewangan yang betul, pelajar mampu membuat simpanan duit untuk kegunaan pada masa akan datang.